Bersama saya Aida Nayan dalam rentasan berita edisi 1147 dan antara paparan utama. Pendanaan politik, mengapa pemimpin PAS membisu? Pemansuhan hukuman mati mandatori, jadi ataupun tidak? Hak manusia untuk hidup kehendak utama maqasid syariah. Kenapa PKB tidak wajar wakili pemaju? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Majlis Presiden Pakatan Harapan melahirkan rasa risau serta marah apabila meneliti berita beberapa kejadian rasuah yang semakin menjadi-jadi. Mereka membangkitkan pendedahan saksi-saksi di Mahkamah Tinggi yang membabitkan pemimpin tertinggi UMNO Barisan Nasional yang dilabel sebagai kluster mahkamah. Terbaru adalah keterangan Mahkamah Tan Sri Muhammad Siddiq Hassan, mantan Ketua Setiausaha Negara merangkap ahli Lembaga Penasihat Wan Malaysia Development Berhad Wan MDB. Berdasarkan laporan media, beliau menerima bayaran sehingga sebanyak RM30,000 sebulan walaupun tiada sebarang mesyuarat Lembaga Penasihat Wan MDB diadakan. Ini menimbulkan pelbagai tanda tanya kerana pada ketika beliau menerima bayaran-bayaran berkait Wan MDB ini, beliau masih memegang jawatan Ketua Setiausaha Negara, kata mereka dalam satu kenyataan pada Selasa. Majlis Presiden Pakatan Harapan juga merujuk kepada kejadian yang membabitkan seorang menteri yang masih memegang jawatan di dalam Kabinet Pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Dalam kes berhubung Ultra Kirana Sdn Berhad UKSB pula, seorang bekas pengarah UKSB berkata Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi telah menerima di antara $200,000 hingga $520,000 sebulan. Bekas pengarah itu juga berkata Khairi Jamaluddin melalui UMNO bahagian Rembau telah menerima di antara RM50,000 hingga RM200,000. Kedua-dua kes ini amat merisaukan, bukan hanya kerana ia melibatkan tokoh-tokoh politik besar tetapi juga tokoh utama perkhidmatan awam, ujar mereka. Dalam pada itu, Majlis Presiden Pakatan Harapan mengulangi komitmen untuk memerangi rasuah. Oleh itu, beberapa reformasi dan tindakan tegas perlu dilaksanakan kerajaan pada kadar segera termasuk rang Undang-Undang Pendanaan Politik serta meletakkan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM di bawah bidang kuasa Parlimen. Khairi kini memegang jawatan sebagai Menteri Kesihatan yang kementeriannya terbabit menguruskan sejumlah dana yang besar ketika pandemik COVID-19. Kebetulan SPRM telah membuka 25 kertas siasatan berhubung perolehan berkait COVID-19 yang didakwa mempunyai unsur rasuah dan penyelewengan. Menurut laporan media pada 24 Mei lalu, siasatan SPRM itu antaranya termasuk aktiviti rasuah dalam perolehan perkhidmatan perubatan, penyalahgunaan kuasa mengalihkan bantuan dan pakej rangsangan dan penipuan berkaitan peralatan perubatan. Kita sedang menyiasat pelbagai isu berkaitan pembelian dalam sektor kesihatan negara, khususnya berkaitan pengurusan COVID-19 ketika tempoh wabak itu berlaku hingga sekarang, kata Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki. Sehingga hari ini, tiada kenyataan daripada pucuk pimpinan Perikatan Nasional dan Barisan Nasional berhubung kejadian yang berlaku di Wan MDB dan UKSB. Para agamawan yang berteriak dengan slogan Islam memimpin juga membisu seribu bahasa. Mengapa agaknya ya? Masih merindui gerombolan kluster mahkamah atau sudah jumpa dalil yang menghalalkan pendanaan politik? Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata, kerajaan akan mengadakan tinjauan awam dalam masa terdekat bagi mendapatkan maklum balas dan pandangan berhubung pemansuhan hukuman mati mandatori. Kalau berlaku tentangan, kita akan membawa kembali pindaan kepada jemaah menteri untuk dibuat keputusan selanjutnya. Mengenai pindaan ini, saya yakin
Jabatan Peguam Negara sudah bersedia dengan pembentangan bacaan kali pertama pada Oktober depan. Saya cukup yakin bahawa tiada halangan di Dewan Rakyat dan seterusnya Dewan Negara pada Disember depan. Malah yang di-Pertuan Agong sangat peka dengan persoalan ini, katanya lapor Berita Harian. Beliau berkata demikian sebagai mengulas kekeliruan yang timbul serta reaksi pelbagai pihak yang menyokong dan menolak keputusan kerajaan bersetuju memansuhkan hukuman mati mandatori dengan hukuman gantian tertakluk kepada budi bicara mahkamah. Menurut Wan Junaidi, hukuman mati masih wujud dalam perundangan negara. Katanya inisiatif ke arah pemansuhan hukuman mati mandatori sudah dimulakan sejak 2012. Dalam konteks ini wujud perbezaan. Hukuman mati mandatori merujuk kepada peruntukan kesalahan jenayah di mana tertuduh yang didapati bersalah akan dijatuhkan hukuman mati tanpa sebarang pengecualian. Dalam erti kata lain, hakim tidak mempunyai pilihan selain menjatuhkan hukuman mati ke atas tertuduh. Contohnya, Seksyen 302 Kanun Kesiasaan jelasnya, hukuman tertakluk kepada budi bicara mahkamah pula, kata Wan Junaidi. Bermaksud bagi mana-mana tertuduh yang disabitkan kesalahan, hakim mempunyai pilihan sama ada untuk menjatuhkan hukuman mati atau pemenjaraan atau sebatan mengikut budi bicara. Ia juga bergantung pada jenis keseriusan suatu jenayah itu, trend hukuman, keadaan mangsa, kerjasama dan keinsafan pesalah serta faktor-faktor pengurangan hukuman yang lain. Tegasnya, sebelum sesuatu hukuman dijatuhkan oleh mahkamah, menurut Wan Junaidi, mangsa dan keluarga boleh mengemukakan Victim Impact Statement selaras dengan Seksyen 183A Kanun Prosedur Jenayah. Wan Junaidi juga menjelaskan pemansuhan hukuman mati mandatori membabitkan 11 kesalahan iaitu 9 di bawah Kanun Keseksaan dan 2 lagi Akta Senjata Api kurungan penalti lebih berat 1971. Beliau berkata jawatan kuasa khas yang menjalankan kajian holistik mulai 20 September 2019 hingga 31 Januari 2020 juga sudah mencadangkan 3 dasar penghukuman baharu. Pertama, hukuman gantian terhadap 11 kesalahan tersebut tertakluk kepada kuasa budi bicara mahkamah. Kedua, bagi kesalahan menyebabkan kematian, hukuman mati atas budi bicara mahkamah dikekalkan. Dan ketiga, bagi kesalahan lain yang tidak menyebabkan kematian, hukuman mati tidak harus dijatuhkan dan sekiranya hukuman mati tidak dijatuhkan, pesalah boleh dikenakan sebatan. Dalam pada itu, beliau berkata kerajaan akan mengkaji konsep diat iaitu bayaran pampasan kepada keluarga mangsa sebagai suatu hukuman alternatif terhadap hukuman mati melibatkan 1,342 banduan akhir. Saya belum lagi berbincang secara mendalam dengan para ilmuwan, mufti-mufti, pakar-pakar, namun sesi libat urus akan dibuat dengan kesemua mereka sama ada boleh atau tidak melaksanakan secara menyeluruh atau kepada kelompok tertentu sahaja. Kalau kelompok tertentu, apa akan jadi kepada pihak lain? Jadi kita kena adil kepada semua dalam mengambil tindakan dan banyak lagi perkara perlu kita pertimbangkan, katanya pada sidang media di Putrajaya. Ketika ini kerajaan memutuskan untuk menubuhkan tribunal bagi mengkaji kes banduan akhir terbabit sebelum pindaan rang undang-undang pemansuhan hukuman mati mandatori dibentangkan di Parlimen. Terdahulu Majlis Peguam menggesa kerajaan mengecualikan pelaksanaan hukuman mati terhadap lebih 1,300 banduan akhir yang sedang menunggu hukuman itu dijalankan sejak 2018. Kami menyarankan semua hukuman mati itu dikurangkan kepada hukuman penjara dengan tempohnya bergantung pada keseriusan kesalahan yang dilakukan. Selain itu, pelaksanaan hukuman perlu mengambil kira faktor peringanan dan situasi berbeza bagi setiap kes supaya hukuman yang dijatuhkan adalah adil dan berkesan, kata Presiden Majlis Peguam Malaysia Karen Shah Yilin dalam satu kenyataan. Pemansuhan hukuman mati mandatori masih dalam peringkat kajian rupanya. Tetapi seperti selalu, kerajaan ini riuh dahulu satu negara. Bagaimanapun sebagai rakyat yang cintakan keamanan dan keadilan, kita doakan semoga dipermudahkan segala urusan yang baik. Pengerusi Biro Undang-Undang Parti Amanah Negara Kanun, Dr. Zulkarnain Luqman berkata, janji 27 buku harapan berhasrat untuk memansuhkan hukuman mati mandatori. Usaha untuk memansuhkan hukuman mati mandatori ini telah diketuai oleh mantan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang Pakatan Harapan pada ketika itu iaitu Mendiang Datuk V.K. Liew. Malah pada waktu itu semua hukuman mati yang telah dijatuhkan juga diberikan moratorium pelaksanaan, kata Kanun dalam satu kenyataan.
Walau bagaimanapun, menurut Zulkarnain, usaha Kerajaan Pakatan Harapan pada ketika itu mendapat tentangan sebahagian daripada masyarakat, termasuk daripada Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang sendiri yang pernah mengeluarkan kenyataan tidak bersetuju pada 16 Oktober 2018. Katanya Presiden MCA sekarang iaitu Datuk Sri Wee Ka Siong pun pernah menyatakan bahawa cadangan pemansuhan hukuman mati ini telah dibuat secara tergesa-gesa dan sepatutnya usaha pemansuhan tol lebih diutamakan. Kini semua pemimpin politik yang membangkang cadangan pemansuhan hukuman mati ini terpaksa menelan ludah mereka sendiri dan mengakui bahawa janji 27 buku harapan berkaitan pemansuhan hukuman mati mandatori ini adalah sesuatu yang benar, ujarnya. Beliau berkata kanun menyambut baik keputusan Kerajaan Malaysia pada 8 Jun lalu untuk memansuhkan hukuman mati mandatori. Kanun juga menyokong usaha kerajaan untuk memperkenalkan hukuman gantian berbentuk pampasan atau diat iaitu hukuman gantian dalam Islam ke dalam sistem undang-undang keadilan jenayah sivil sekarang. Konsep undang-undang diat Islam bukanlah berbentuk diskriminasi kerana jika seorang penjenayah itu kaya sekalipun, dia tidak boleh menebus hukumannya dan membayar diat melainkan dengan persetujuan keluarga mangsa terlebih dahulu. Tegasnya, Ketua Pengarah Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM, Profesor Madya Dr. Muhammad Azam Muhammad Adil pernah menulis dalam berita harian pada Januari 2019 bahawa hak manusia untuk hidup ialah kehendak objektif maqasid syariah yang paling utama. Beliau menegaskan hukuman dalam Undang-Undang Jenayah Islam terbahagi kepada dua, iaitu pertama, hak Allah sepenuhnya seperti dalam kes hirabah yang dikenakan hukuman mati mandatori, dan kedua, hak manusia iaitu hukuman bunuh di bawah kisas memberi pilihan kepada waris mangsa sama ada dibalas balik dengan hukuman bunuh ke atas pembunuh atau dengan gantian dengan diat. Ini menunjukkan bahawa tidak semua hukuman bunuh dalam Undang-Undang Islam adalah tetap dan tidak boleh berubah, tegasnya. Beliau berkata Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB melalui Majlis Hak Asasi Manusia turut menggesa agar hukuman mati dihapuskan. Sehingga 2017, 106 negara memansuhkan undang-undang mengenai hukuman mati bagi semua kesalahan jenayah. Ini menunjukkan bahawa trend dunia ke arah memansuhkan hukuman mati. Hanya sebilangan kecil negara yang masih melaksanakan hukuman mati. Jelasnya, Pertubuhan Ikram Malaysia, Ikram adalah antara entiti Islam yang alu-alukan keputusan kerajaan untuk memansuhkan hukuman mati mandatori seperti yang diumumkan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar baru-baru ini. Presiden Ikram Badli Shah Syam Baharin berkata, pemansuhan hukuman mati mandatori akan membolehkan mahkamah untuk mempunyai pilihan dengan memberikan hukuman lain selain hukuman mati sekiranya mahkamah mendapati ia adil untuk diputuskan sedemikian untuk kesalahan tersebut. Malah peruntukan hukuman mati dalam Undang-Undang Jenayah Islam hanya melibatkan kesalahan seperti membunuh, berzina dalam keadaan sudah berkahwin dan hirabah yang mana kesemuanya juga adalah tidak mandatori dan memerlukan piawai pembuktian standard of proof yang jauh lebih tinggi daripada yang digunakan dalam sistem undang-undang jenayah di Malaysia sekarang. Ini selaras dengan saranan Ikram 3 tahun lepas yang menyokong pemansuhan hukuman mati mandatori berdasarkan prinsip bahawa nyawa seorang manusia adalah sangat berharga yang mana ia boleh diambil dalam keadaan yang sangat terhad dan juga dengan syarat yang sangat ketat selari dengan prinsip maqasid syariah iaitu pemeliharaan nyawa. Katanya dalam kenyataan, nampaknya sama ada menerusi kaca mata Islam mahupun sekular. Pemansuhan hukuman mati mandatori menerima sokongan daripada kalangan cendekiawan dengan hujah masing-masing. Justru beban besar yang harus dipikul dalam administration of justice atau pentadbiran keadilan ialah pelaksanaannya benar-benar mencapai matlamatnya, bahawa hukuman yang dijatuhkan itu adil. Pengarah Komunikasi Amanah Khalid Abdul Samad yang juga bekas Menteri Wilayah dan Kesejahteraan Bandar meminta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM campur tangan dalam isu penggunaan Akta Pengambilan Tanah 1960 untuk merampas tanah Kampung Sungai Baru, Kampung Baru, Kuala Lumpur. Beliau syak terdapat unsur rasuah dan salah guna kuasa dalam isu ini kerana akta itu digunakan bagi memaksa pemilik menyerahkan tanah mereka untuk dimajukan oleh pemaju membangunkan projek komersial yang tidak dipersetujui oleh mereka.
SPRM kena ambil tahu apa yang berlaku. Tidak mustahil bila nampak kerajaan, menteri dan PKP gairah sangat untuk gunakan akta bagi mengambil tanah ini. Ada unsur rasuah, kata beliau dalam sidang media bersama pemilik tanah Kampung Sungai Baru pada Ahad. Khalid juga mencadangkan agar pemilik atau mana-mana pihak membuat laporan kepada SPRM dan juga polis untuk menyiasat perkara ini. Menurut Wakil Penduduk Azlan Mustafa, perjumpaan libat urus untuk menyelesaikan isu tanah Kampung Sungai Baru Kuala Lumpur 7 Jun lepas gagal kerana pihak Perbadanan Kampung Baru PKB bertindak mewakili pemaju dan tiada seorang wakil daripada pihak pemaju hadir. Pada sesi libat urus Selasa lepas, PKB bawa tawaran yang lama, tawaran basi yang telah ditolak penduduk. Malah yang menghairankan, PKB bertindak mewakili pemaju, bukan memihak kepada penduduk dan pemaju terus berselindung di sebalik Akta Pengambilan Tanah. Katanya, Warta Seksyen 4 dan Seksyen 8 Akta Pengambilan Tanah 1960 dikeluarkan dalam tempoh hanya 4 hari iaitu 18 Jun dan 21 Jun tahun lepas ketika negara sedang berdepan Perintah Kawalan Pergerakan. Seksyen 4 menyatakan kawasan Kampung Sungai Baru bakal diambil untuk menjalankan kajian pembangunan, manakala Seksyen 8 memaksa penduduk keluar daripada tanah mereka dengan diberi pampasan. Kami cadangkan dua perkara dalam libat urus 7 Jun lepas. Pertama, batalkan penggunaan Akta Pengambilan Tanah dalam isu ini kerana jika ia diteruskan, tiada makna rundingan ini kerana akta ini akan dipaksakan ke atas penduduk. Yang kedua, kami bawa penilaian yang dibuat oleh penilai bebas dan kami menuntut tanah kami dibeli dengan nilai RM1,500 sekaki persegi. Ujar Azlan, pemilik tanah Kampung Sungai Baru hanya ditawarkan RM450 sekaki persegi oleh pemaju. Dalam hubungan ini, Khalid berkata, jika kerajaan membenarkan pengambilan tanah di Kampung Sungai Baru ini diteruskan, ia akan menjadi duluan yang cukup bahaya bagi mana-mana pemaju yang mahu membangunkan sesuatu kawasan pada masa akan datang. Jika mana-mana pemaju nak bangunkan sesuatu kawasan, pemilik tak setuju, mereka akan berunding dengan kerajaan dan kerajaan akan keluarkan akta pengambil alihan tanah untuk pemaju. Ini tak munasabah. Sepatutnya biarkan pemaju yang runding dengan penduduk. Kerajaan menjadi orang tengah sahaja. Tetapi apa yang berlaku bila pemilik tak setuju? Kerajaan guna undang-undang untuk ambil tanah untuk projek komersial. Paksa pemilik tanah terima. Katanya, beliau bercadang akan mendesak agar Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri campur tangan bagi membela penduduk di situ. Pada masa yang sama, beliau bersetuju dengan kadar yang dinyatakan oleh penilai bebas itu kerana semasa Kerajaan Pakatan Harapan mahu mengambil tanah di bawah Malay Agriculture Settlement MAS yang mempunyai pelbagai sekatan pun, nilai yang kerajaan tawarkan adalah RM1,000 sekaki persegi. Ini tanah pegangan bebas, bukan ada kawalan sebagaimana tanah MAS. Ini prime land di tengah bandaraya Kuala Lumpur. Jadi harga yang dinilaikan itu wajar, tegasnya. Apa yang lebih menggemparkan ialah pendedahan Khalid bahawa pengerusi PKB adalah timbalan Ketua UMNO bahagian Titiwangsa, Datuk Effendi Zahari yang telah diisytiharkan bankrupt oleh Mahkamah Tinggi Shah Alam pada 11 Oktober 2021. Ini maklumat yang saya terima dan pihak yang memaklumkan kepada saya dan juga beri dokumen yang menyatakan bahawa Effendi bankrupt. Kalau sudah bankrupt, macam mana dia boleh pegang jawatan itu? Dakwa Khalid. Menurut beliau, cara yang dibuat pada Jumaat 10 Jun lalu. Dokumen yang dikirim kepada Jom Channel menunjukkan status bankrupt itu dikeluarkan oleh Datuk Anita Harun, Ketua Pengarah Insolvensi pada 11 Oktober 2021. Laporan bernama menyatakan Effendi Zahari dilantik sebagai pengerusi PKB untuk tempoh 2 tahun berkuat kuasa 19 Oktober 2020. Menurut Jabatan Insolvensi Malaysia, setelah diberikan perintah kebankrapan, individu yang bankrupt hilang kelayakan daripada memegang sebarang jawatan dalam mana-mana badan berkanun, koperasi berdaftar atau organisasi. Justru masihkah beliau layak untuk terus memegang jawatan sebagai pengerusi PKB? Bagaimana pula dengan keabsahan semua mesyuarat yang beliau hadir selaku pengerusi PKB setelah pengisytiharan bankrupt tersebut? Bukan hanya PKB tidak wajar mewakil pemaju kerana ia institusi milik kerajaan. Effendi juga tidak layak mewakili PKB jika benar beliau dalam status bankrupt. SPRM sila mulakan siasatan. Hentikan penganiayaan terhadap penduduk Kampung Sungai Baru. Jangan lupa, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Aidanayan. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
Cari maklumat dan berita politik yang bebas. Kupasan yang tepat. Panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.